Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam satu topik kali ini kita akan lihat secara detail bagaimana mekanisme denyutan jantung. Okay, dalam satu topik awal kita telah melihat pada satu topik yang pertama kita lihat secara umum apakah itu sistem peredaran. Kemudian dalam satu topik kedua kita lihat secara detail bagaimanakah sistem peredaran di dalam manusia. Dan dalam satu topik kali ini kita akan melihat bagaimana mekanisme denyutan jantung manusia lah. Okay. So jantung manusia ni terdiri daripada otot yang khas kita sebut sebagai otot kardium. Okay, di mana susunan otot ni dia adalah bersilang dan dia bersambung antara satu sama lain. Okay, ada macam stack on each other lah. Okay. So mana susunan otot kardium ni dia akan membenarkan sebarang impuls elektrik akan tersebar dengan cepat pada permukaan jantung lah. Okay. Dan dalam masa yang sama dia akan merangsang otot kardium ni untuk mengecut dengan serentak dan seragam. Okay. So kita boleh katakan otot kardium ni dekat bahagian jantung ni bersifat myogenik. Apakah itu myogenik? Okay, myogenik ni adalah bermaksud jantung ni dia boleh mengecut dan mengendur tanpa ada isyarat saraf ataupun tanpa ada impuls pun. So myogenik ni kita boleh katakan jantung ni boleh mengecut dan mengendur dengan sendirinya. Okay. So jika otot kardium ni kita simpan dalam satu larutan beroksigen yang suam dan di dalam larutan tersebut akan ada nutrien. So otot-otot ataupun jantung ni dia akan berfungsi mengecut dan mengendur secara sendirilah. Okay, dalam satu ritma yang serentak. Okay, so jantung ni penting kerana dia menghasilkan daya untuk mengedarkan darah dalam badan manusia lah. So daya ini terhasil daripada pengepaman jantung. Yang mana pengepaman ini dilaksanakan oleh pengecutan otot rangka pada bahagian jantung lah. Okay. So untuk jantung ni mengecut, dia dimulakan dengan perentak jantung. Okay. Perentak jantung ni apa? Perentak jantung ni adalah satu kumpulan sel otot yang mana fungsi sel otot ni, kumpulan sel otot ni dia adalah khusus untuk memulakan pengecutan jantung. Dan sekumpulan sel ini terletak pada bahagian dinding atrium kanan. Okey. Okay, kalau boleh bayangkan sebelah atrium kanan lah, atas. Okey. So bila perentak jantung ni berfungsi, dia akan menjana satu impuls elektrik yang akan merebak dengan cepat. Okay. So impuls elektrik ni akan merebak di bahagian atrium jantung, kiri dan kanan. So menyebabkan bahagian atrium tu akan mengecut secara beritma lah ataupun secara serentak. Dan sekumpulan sel ini ataupun perentak jantung ini kita namakan dia sebagai nodus sinoatrium ataupun nodus SA lah. Okay. Nama dia adalah nodus SA. So ini adalah tempat di mana sekumpulan jantung tu otot jantung tu ada ataupun perentak tu. Okey. Nodus NA. So bila dia mengecut dia akan menghasilkan impuls elektrik di bahagian atrium lah. So bila impuls elektrik itu mengalir ke seluruh atrium okey dengan mengalir melalui tisu jantung tadi tu, tisu otot jantung, maka dia akan menyebabkan atrium tu mengecut secara serentak, kiri dan juga kanan dan juga kiri. Okey. So disebabkan pengecutan tu dia akan menolak darah daripada atrium masuk ke ventricle, daripada atrium kanan masuk ventricle kanan, daripada atrium kiri masuk ventricle kiri. Okey, secara serentak. Okey, impuls yang merebak di seluruh atrium tadi tu, okay, dia akan sampai ke tempat yang kita namakan sebagai nodus atrioventricle kat situ. Nodus, cikgu dah bulatkan tu. Atrioventricle. So daripada nodus atrioventricle ni dia akan merebak ke satu kawasan kita namakan sebagai berkas His. Okay, berkas His. So berkas His ni akan bercabang, dia akan mengalirkan lagi impuls elektrik itu sampailah kepada kawasan hujung jantung ataupun kita namakan dia sebagai apex jantung tersebut. So apa yang berlaku bila sampai apex ni, impuls elektrik itu dia akan pergi ke bahagian ventricle, sama ada kiri ataupun kanan jantung. Okey, seperti mana yang berlaku dalam atrium tadi,
Bila bahagian ventricle ini menerima impuls elektrik, dia akan mengecut. Dan bila dia mengecut, dia akan mengepam darah yang dalam atrium tadi tu keluar melalui salur darah masing-masing. Okey. Sama ada ke peparu melalui arteri pulmonari ataupun pergi ke seluruh badan melalui aorta. Okey. So ketika jantung mengepam, akan ada bunyi yang kedengaran. So kita akan sebut bunyi itu sebagai bunyi loop-dup lah. Bagaimana bunyi tersebut boleh terhasil? So bunyi loop-dup ni adalah sebenarnya bunyi penutupan injap-injap jantung yang kita dah belajar dalam subtopik sebelum ni. Ada 3 jenis injap lah. Okey, bunyi pertama loop tu dihasilkan oleh injap tricuspid dan injap bicuspid. Okey, ketika darah keluar daripada atrium masuk ke ventricle. Okey, so injap tricuspid dan injap bicuspid ni akan tertutup secara serentak dan dia akan menghasilkan bunyi yang dinamakan sebagai loop. Okey. Kemudian bila ventricle pula mengecut, ventricle mengecut, dia akan mengepam darah keluar dari jantung. Dia akan menutup injap sabit. So penutupan injap sabit itu akan menghasilkan bunyi kedua yang kita namakan sebagai dup. Okey. So loop-dup, loop-dup. Okey. So bunyi itu dihasilkan oleh penutupan injap. Okey, so kita tahu pengepaman jantung ni, bila jantung ni mengepam, dia akan bantu mengalirkan darah lah. Sama ada melalui arteri, arteriol ataupun kapilari darah. Okey. Tetapi bila kita nak kumpul balik darah tu, nak masuk ke jantung, okey, kita akan ada sedikit masalah. Okey. Kerana hasil ataupun force daripada pengepaman jantung ni tak cukup untuk menolak darah dalam vena untuk kembali ke jantung secara lengkap. Okey. So apa yang berlaku? Sistem peredaran darah manusia ni akan ada sedikit bantuan, terutamanya daripada pengecutan otot rangka di sekeliling vena lah. Okey. Antara cabaran lain adalah bila dah sampai, contohnya darah sampai ke bahagian hujung kaki. So bila dia nak kembali ke jantung, dia akan mengalir menentang tarikan graviti. So dia memerlukan sesuatu untuk menghalang darah tu daripada turun ke kaki kembalilah. Sebab itulah kalau kamu ingat lagi dalam subtopik sebelum ni, dalam vena tu akan ada injap bagi menghalang darah tu daripada kembali ataupun backflow. Okay. So dia akan mengalir satu hala terus ke dalam jantung. Di samping dibantu oleh pengecutan otot rangka di sekeliling vena tu lah. Okay. Okey, pengaliran darah dalam vena tu juga dibantu oleh otot licin, yang mana otot licin ni ada pada dinding venule dan juga vena lah. Okey. Pengecutan otot rangka. Okey. Di mana pengecutan otot rangka ni dia akan menyebabkan injap tu terbuka, injap yang ada dalam vena tu, dan membenarkan darah mengalir ke jantung lah. So bila otot rangka ni mengendur, so injap tu akan tertutup. Okey. So bila injap tertutup, dia akan menghalang darah tu daripada kembali ke arah kaki balik. Okey. So berakhirlah subtopik 10.3, dan cikgu harap semuanya boleh fahamlah tentang bagaimana jantung mengepam darah dan bagaimana darah terutamanya dalam salur vena ni kembali ke jantung. Apakah ciri-ciri yang diperlukan di dalam salur darah vena. So insyaAllah cikgu harap semuanya boleh faham. Okay, kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.